Okey, untuk bab 2, kita akan belajar tentang perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan. Jika bab 1 kita belajar kedaulatan, okey, kedaulatan. So bab 2 ialah perlembagaan. Okey, dua-dua ni saling berkaitan tapi dua-dua ada perbezaan. Okey, apa dia perlembagaan? Okey, apa dia perlembagaan? Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi. Jadi, perlembagaan ini atau yang kita panggil undang-undang tertinggi ini adalah teras atau panduan, teras untuk menjalankan pemerintahan sesebuah negara. Jadi di mana-mana negara mereka ada perlembagaan negara masing-masing. So kamu boleh tengok buku perlembagaan negara ni adalah buku peraturan tertinggi di mana dia berbentuk seperti ini. Inilah buku perlembagaan persekutuan. So inilah yang kita akan belajar dalam bab 2. Okay guys, so tadi dah tahu maksud perlembagaan. So kamu dah tahu undang-undang tertinggi. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa asas dalam penggubalan undang-undang persekutuan. So maknanya masa nak buat perlembagaan persekutuan tu, masa kita membina perlembagaan persekutuan tu, yang ini membina perlembagaan persekutuan, apa yang menjadi panduan ataupun asas yang hendak ditulis dalam buku perlembagaan persekutuan. Okey, ada beberapa perkara yang dipertimbangkan. Jadi dari mana mereka pertimbangkan perkara-perkara tersebut? Okey, asasnya adalah daripada undang-undang yang sedia ada. Undang-undang yang dah ada. Undang-undang yang dah ada tu di tanah Melayu pada waktu itu ada dua. Iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Okey, Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Dua-dua ni apa? Dua-dua ni adalah asas kepada pembentukan yang ini. Undang-undang tertinggi negara, iaitu perlembagaan persekutuan. Okey, so kita dah tahu dua asas tersebut. Sekarang kita lihat pula apa Undang-Undang Negeri Melayu tu macam mana. Okey, Undang-Undang Negeri Melayu tu terdiri daripada raja. Okey, dulu sistem pemerintahannya ialah beraja. Jadi raja sebagai pemerintah. Kemudian rakyat, raja, pemerintah, rakyat kena setia. Rakyat memberi ketaatan atau kesetiaan kepada raja. Kemudian ciri lain Undang-Undang Negeri Melayu ni semasa sistem pemerintahan beraja digubal oleh raja itu sendiri. Maknanya undang-undang pada zaman tersebut, sistem pemerintahan dia, undang-undangnya ditentukan oleh atau digubal oleh raja tersebut. Okay? Dan kalau kita lihat balik, undang-undang masa zaman Kesultanan Melayu Melaka ada beberapa yang kamu sangat familiar. Okay? Iaitu kita pernah dengar ini. Iaitu Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanon Melaka. So ini adalah undang-undang yang wujud, yang menjadi asas kepada perlembagaan persekutuan yang wujud sebelum kedatangan British. Okay? Selain daripada dua undang-undang bertulis yang ini, yang Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanon Melaka, ada undang-undang lain di negeri Melayu. Selain daripada Kesultanan Melayu Melaka ni, kita wujud juga undang-undang bertulis lain di negeri-negeri Melayu yang lain, seperti Hukum Kanon Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak. So inilah undang-undang sebelum kedatangan British, iaitu undang-undang di negeri Melayu, dan juga menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan persekutuan hari ini. Okey, baiklah. Tadi kita lihat asas pembentukan yang pertama, Undang-Undang Negeri Melayu. Sekarang kita lihat yang kedua, iaitu Undang-Undang Inggeris. Okey, Undang-Undang Inggeris yang ini adalah semasa penjajahan British. Jadi semasa penjajahan British, Undang-Undang Negeri Melayu ini ada yang tidak digunakan kerana British memperkenalkan undang-undang mereka di negeri Melayu. Okey. Contohnya di negeri-negeri Selat.
Okey, di negeri-negeri Selat mereka menggunakan undang-undang Charter of Justice. Charter of Justice ni adalah undang-undang yang digubah di England. Mereka guna pakai di sana, tapi ada beberapa undang-undang yang disesuaikan. Bukanlah ambil semua. Jadi di England mereka pakai untuk negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat. Tiga negeri-negeri Selat. Iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Tiga negeri-negeri Selat ini mereka memakai Charter of Justice. Okay. Kemudian kita ada di Sarawak. Di Sarawak mereka tak pakai Charter of Justice. Mereka pakai The Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Yang ini juga adalah undang-undang yang diambil daripada England, iaitu The Common Law of England. Okay. Kemudian di Sabah. Di Sabah undang-undang mereka guna The Sabah Application of Laws Ordinance 1951. So itu jenis-jenis undang-undang. Tapi kamu harus ingat bahawa Sabah dan Sarawak semasa kita merdeka 1957, Sabah dan Sarawak belum merdeka. Cuma ni dia ceritakanlah antara undang-undang yang wujud sebelum semasa kedatangan British yang mereka guna pakai. Jadi kita lihat kat sini asas pembentukan kerajaan persekutuan tadi ada dua jenis, dua asas dia, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris. Okey, cikgu terus terangkan lagi sedikit. Dia masih dalam Undang-Undang Inggeris tadi. So Undang-Undang Inggeris tadi kita lihat ada Undang-Undang Negeri Selat yang mana mereka menggunakan Charter of Justice. Kemudian kita ada Undang-Undang di Sarawak dan kita ada Undang-Undang di Sabah. Okey. So ketiga-tiga undang-undang ni memakai Undang-Undang England dengan nama-nama dan ikut kesesuaian yang sesuai lah. Contoh di Negeri Selat mereka pakai Charter of Justice. Dan Charter of Justice ni ada 3 kali perubahan. Yang pertama mereka perkenalkan Charter of Justice 1 1807. Okey, yang ini mereka mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang, iaitu di Negeri Selat. Kemudian Charter of Justice 2. Charter of Justice 2 1826 ni mereka menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Kemudian mereka pakai Charter of Justice 3. Perubahan ini yang lebih, maksudnya mereka lebih murnikan. Okey, Charter of Justice 3 adalah pada tahun 1855. Yang ini mereka wujudkan undang-undang mengikut Charter of Justice 3 di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang, iaitu di Negeri Selat lah. Jadi apakah tujuan undang-undang yang diwujudkan di Negeri Selat ini? Okey, iaitu Charter of Justice ni diwujudkan di Negeri Selat. Matlamat dia adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan, daripada ketidakadilan. Maksudnya undang-undang ni untuk keadilan rakyat pada waktu tersebut, terutamanya rakyat tempatan, penduduk asal. Sebab itulah mereka memperkenalkan Charters of Justice. Okey, untuk undang-undang di Sarawak. Okey, undang-undang di Sarawak dia dua pembahagian. Satu dipanggil Majlis Negeri atau dikenali sebagai Konsil Negeri. Yang kedua, Majlis Tertinggi. Okey. So, di Sarawak pada Ogos 1956, mereka memberi kuasa kepada Konsil Negeri, iaitu Majlis Negeri, untuk membuat undang-undang. Okey, membuat undang-undang. Jadi macam mana mereka buat undang-undang? Siapakah ahli-ahlinya? Mereka terdiri daripada 45 orang ahli. Di mana 45 orang ahli ini diketuai atau dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Ketua Setiausaha. Okey. Itu berlaku pada tahun 1956. Okey, satu lagi ialah Majlis Tertinggi. Majlis Tertinggi, pengerusi dia ialah Governor. Okey, pengerusi dia ialah Governor. Okey, dan Governor ini juga dianggotai, maknanya dalam Majlis Tertinggi ada Governor dan dianggotai juga oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Keuangan dan Peguam Negara. Okey, seterusnya ialah undang-undang di Sabah. Jadi undang-undang di Sabah macam di Sarawak ada dua. Okey, undang-undang di Sabah, Majlis Undangan yang pertama, yang kedua adalah Majlis Kerja. Yang kedua adalah Majlis Kerja. Okey. Jadi Majlis undangan ini mereka memberi kuasa kepada Governor untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahan di Sabah.
Jadi kesimpulannya kamu faham bahawa asas kepada pembentukan perlembagaan persekutuan adalah daripada dua undang-undang yang digunakan semasa sebelum kedatangan British, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu, ataupun selepas kedatangan British, iaitu menggunakan Undang-Undang Inggeris. Jadi institusi pemerintahan beraja di negara kita diteruskan di Tanah Melayu sehingga mencapai kemerdekaan. Cuma adalah beberapa pindaan yang disesuaikan. Tapi kita ambil asas bahawa kita ada raja-raja, sistem beraja. Jadi kita tak hapuskan, kita masukkan dia dalam perlembagaan persekutuan. Tapi kita pindah, maksudnya kita ubah ikut kesesuaian dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen pada hari ini.